tak masuk balik lah. Ya, tak masuk balik. Okay. First and foremost, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat, sekali lagi selamat pagi, selamat hujung minggu buat yang berbahagia Puan Juraida dari online, ibu semua, guru-guru ganan, guru-guru ketua-ketua panitia, semua sahabat-sahabat cikgu yang lain lah. Jadi Mama sekali minta maaf, background anak dara tengah tengok cerita dia, duduk pula dekat dengan kita. Jadi ada background yang agak kuat lah. Abang Long perlahankan sikit adik punya. Adik, perlahan sikit. Perlahan sikit. Perlahan sikit. Kau nak duduk dalam bilik? Kau nak duduk dalam bilik? Meh mak perlahankan. Perlahan sikit. Okey, tak apalah. Dah dia tak mau perlahan nak buat macam mana kan. Kan suruh ayah dia panggil. Along, ajak adik masuk bilik lah. Ajak adik masuk bilik. Masuk dengan Along. Along potong rambut. Tengok ayah potong rambut Along Angah. Pergi. Okey, baik. Alright. Jadi untuk hari ni, ledap hari ni, saya nak ajar cikgu-cikgu pakai Google Classroom. Tetapi, satu je saya minta. Saya harap cikgu-cikgu semua ada ingat ID Delima ya. Ingat ID Delima sebabnya saya nak menggunakan ID Delima sebagai saya nak gunakan login Delima sebagai starting point lah. Ya cikgu-cikgu. Jadi kalau cikgu-cikgu tak ingat ID Delima, tak apa. Kemudian nanti saya akan sharekan semula. Saya akan generate untuk cikgu-cikgu saja. Tak payah campur dengan budak-budak lah. Ya. Okey. Jadi untuk permulaan, biasanya kalau kita nak masuk Delima punya laman Sesawang, ini adalah alamat dia cikgu-cikgu ya. Ni ya. Cikgu-cikgu nampak kan? Cikgu-cikgu tak nampak. Mungkin tak nampak kot. ID dia, kejap ya, saya copy. Mana saya nak buat ni? Boleh tak saya tulis? Saya boleh create note. Okey. Dia punya cikgu tak nampak. Kejap ya cikgu ya. Dia punya laman Sesawang. Ni cikgu ya. Alamak kecil juga, ingatkan besar. Tak ada kena besar. Merah dah tu waktu tu. Dah. Itulah cikgu nampak ya. Harap cikgu nampak ya tu tu site.google.com/moe.edu.my/login/login atau cikgu boleh pergi Google, cikgu search login Delima. Nanti dia keluar. Jadi cikgu klik sahaja pada yang ini. Dia akan keluar muka yang saya tunjuk tadi lah. Ya cikgu-cikgu ya. Okey. Baik. Jadi untuk kita start kita punya Google Classroom, kita log masuk dulu. Delima punya laman Sesawang. Dia akan minta kita masuk ID dan password. Jadi sebab ID saya dah ada kat dalam ni, jadi saya hanya perlu search sahajalah. Dan password saya pun dia dah simpan siap-siap. Jadi macam tu. Okey. Dan memandangkan ID yang kita pakai adalah ID kita sendiri, maka kita gunakan guru. Bila cikgu klik guru, ini paparan yang cikgu akan nampak.
pembelajaran digital, notifikasi, buku teks digital, aktiviti, aplikasi, maklum balas dan lain-lain. Ini cikgu ya. Kalau cikgu tekan satu-satu, dia pergilah, dia bawa cikgu pergi satu-satu laman tersawang. Dia tunjuklah kat sini surat pemakluman. Lepas tu dia tunjuk kat sini guidance untuk teacher sepanjang COVID-19. Tu kat sini dia bagi aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna. Scroll lagi di sini kalau cikgu nak tambah SPL KPM, cikgu pun boleh. Ya cikgu ya kat sini. Cikgu boleh ambil maklumat kat sini. Cikgu boleh tambah jugalah untuk cikgu punya SPL KPM. Panduan untuk penggunaan Google Classroom, Jamboard pun ada. Kalau cikgu nak baca sendiri. Ya. Ini asas video-video daripada cikgu-cikgu lain lah. Daripada cara login masuk, cara nak mengajar online, macam mana nak guna kelas Teams dan lain-lain. Okay cikgu, jadi sekarang ni kita patah balik ke menu guru. Kalau cikgu tengok dekat cikgu punya tu, belah atas dia ada login, menu utama dia akan buka tab baru, cikgu pergi je ke tab sebelum ini. Tekan aplikasi, pergi kepada Google. Dia akan keluar semua Google Apps. Ini kita sekadar tengok aja ya cikgu, kita tengok dulu ya cikgu ya. Okey. Kita nak pergi kembali kepada pembelajaran digital. Baik, kita pergi, saya rasa kita boleh pergi sini balik. Kita pergi balik kepada pembelajaran digital tadi. Kita tekan Google Classroom yang ada kat bawah tu tadi. Google Classroom. Ini cikgu ya. Tekan. Dia akan buka cikgu punya Google Classroom. Baik. Kalau apa yang cikgu nampak, ini adalah classroom saya. Ini adalah kelas-kelas saya. Kelas-kelas saya dan kelas yang saya buat dan kelas yang saya join. Okey. Jadi untuk menghasilkan kelas, mudah aja cikgu. Untuk menghasilkan kelas, cikgu hanya perlu tekan tambah. Tekan tambah. Dan cikgu create kelas. Letaklah contoh nama kelas. Macam contoh hari ni lah. Ada Google Classroom. Section. Apa kat section ni biasanya untuk universiti lah. Subjek tu mata pelajaran. Room tu biasanya macam kita kat universiti kita ada bilik-bilik khas kan untuk subjek-subjek kita. Bilik 104, bilik 107. Jadi kat sekolah kita tak ada kelas-kelas khas kan. Jadi tak perlu ataupun boleh letak kelas kita. Contoh 2 Dinisi. Contoh. Ni kita create. Okey. Ni kelas kita yang dah siap. Okey. Macam mana budak nak join? Ada 2 cara budak nak join. 2 cara ya cikgu. Satu, kita bagi kelas kod. Ni. Kita copy kelas kod ni. Kita bagi pada budak. Budak akan login masuk ke D5 menggunakan laman tersawang yang sama. Atau kalau mereka ada Google Classroom sendiri, mereka boleh guna Google Classroom. Classroom punya apps dalam telefon, mereka boleh guna. Login masuk ID D5 dan password. Kemudian dia masuk join kelas, dia ambil kita punya kelas code. Atau macam saya suka invite student. Kat sini kat sini saya akan invite student. Saya akan cari email mereka. Kalau macam kita satu sekolah kan, kita boleh cari budak tau. Abdul Rahman. Sekejap saya ada. Kejap.
Sebab mungkin budak ni tak pernah masuk kelas saya kot. Jadi kalau budak yang pernah masuk, kita type lah nama budak tu biasanya. Kenapa tak mahu pula kali ni? Oh ya, sebab saya pakai incognito. So dia tak boleh panggil budak. Sebab saya pakai incognito. Dia tak boleh panggil budak. Kalau saya tak pakai incognito, dia boleh panggil budak. Yang ini, kenapa ada nama-nama ni? Sebab nama-nama ni saya pernah masukkan melalui incognito. Contoh Alif Syakirin. Okay. So kita invite lah dia. Jadi nama dia akan ada kat situ. Bila pelajar ni buka Google Classroom, dia akan nampak nama dia ada. Boleh tak saya invite diri saya sendiri? Sekejap ya. Selain daripada pelajar yang tidak menggunakan MOE di email, kita tak boleh invite. Kita tak boleh jemput dia masuk. Dia kena wajib pakai ID Delima. Wajib pakai ID Delima. Okey. Nak cari ID Delima cikgu. Contoh ya. Kejap ya cikgu ya. Saya cari ID Delima cikgu. Hair. Hairdresser. Cakap ayah. Mana tak tahu, cakap ayah. Okey, saya invite. Okeylah. Tak boleh cikgu ni saya tak aktifkan lagi. Okey. Saya invite Cikgu Asmahani contoh ya. Saya invite Cikgu Asmahani sebagai anak murid saya. Jadi, saya hanya perlu type. Saya perlu type dan saya perlu tekan invite. Jadi, nanti kalau Cikgu Asmahani buka ID Delima dia, dia boleh masuk ladap Google Classroom saya untuk hari ni. Ini untuk cara kita invite budak lah. Satu cara kita invite, satu cara lagi kita pergi kelas kod. Kalau kita buat Google Meet macam ni, Google Meet macam ni, kita boleh tunjuk, okey pelajar-pelajar, ini kelas kod awak. Awak boleh ambil kelas kod ni, masuk untuk masuk kelas saya. Ataupun kita boleh copy invite link. Kita boleh pergi dekat WhatsApp. Contoh ya. Kita boleh pergi dekat WhatsApp. Kita boleh masukkan link invitation. Yang mana nanti pelajar dia dah ada nombor kod kelas dah. Pelajar hanya perlu tekan. Dan pelajar kena pastikan dia boleh ni ID dia kata saya pakai personal komputer saya. ID ini sepatutnya tak boleh. Kena pakai ID Delima. Tapi kalau saya pakai ID Delima saya, dah konflik lah pula sebab saya cikgu kan. Jadi untuk ID Delima, nanti dia tekan tu dia akan sign in lah. Contoh ID anak saya. Dia walaupun dia sekolah rendah, tapi sebab dia dalam MOE yang sama, dia menggunakan ID Delima yang sama, dia boleh join kelas saya. Pun boleh cikgu. See? Ini apa yang anak murid kita nampak. Ini apa yang anak murid kita nampak. Okey, apa yang kita nak kena buat? Kita sebagai cikgu, apa yang kita kena buat, kita create assignment, kita create topik, kita create apa sahaja yang kita nak budak nampak. Okay?
Jadi bila kita tekan create, ada macam-macam. Ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, ada reuse post dan ada topik. Okey, kalau kata cikgu macam saya suka detail. Bila saya suka detail, saya akan start dengan topik. Saya akan bagi topik dulu. Saya akan create topik minggu ke berapa PDPR kita hari tu. Dalam bawah topik tu nanti baru saya add benda lain. Okey, contoh ya, untuk minggu depan adalah topik minggu yang ke CIDS hari tu 17, 19 tak silap saya. I have to double check. 19 tak silap saya, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 18 Jun. Jun 2021. Okey. Jadi ini topik kita. Topik untuk PDPR kita pada minggu hadapan. Apa yang kita nak ajar? Apa yang kita nak budak buat? Apa yang kita nak budak tengok? Okey. Tu kata dia ada assignment, ada quiz, ada question, ada material, ada reuse post, ada topik. Kalau cikgu nak share PowerPoint, cikgu nak share voice recording, cikgu nak share video, cikgu letak material. Kat sini tulis topik yang cikgu nak ajar minggu depan. Contoh macam saya nak ajar tingkatan 3. Bab 5. Bab 4. Asal tak silap saya tentang asid dan alkali kot. Sekejap saya double check. Allah tak ingat. Ibu no perangai. Sekejap ya. Okay, form 3. Bab 5. Yelah, tak apalah bab 4. Bab 4 ke bab 5 ke tak apalah. Apa yang kita nak share. Jadi, saya nak bagi budak-budak ni tengok PowerPoint. Okay, kita tekan add. Kita tekan file. Bila file ini datang daripada komputer kita kena upload. Upload. Cikgu ya. Kalau file itu ada dalam drive, ada dalam kita punya Google Drive, kita hanya perlu cari saja dalam Google Drive kita. Ini contoh. Google Drive ya cikgu ya. Okey. Form 3. Ini contoh. Katalah gitu ya. Okey. Tapi ini katalah okeylah buat okey. Yang ni mereka akan nampak. Mereka boleh guna. Kejap lagi saya tunjuk apa yang budak nampak. Cikgu ya. Okey. Satu. Lepas tu kita kata kita nak share video. Video kita tu daripada YouTube. Boleh cikgu? Cikgu boleh tekan YouTube. Cikgu tekan YouTube, cikgu cari aja video tu. Contoh cara menggunakan Google Classroom. Search. Dia macam-macam ada. Cikgu pilih satu. Contoh ya, kita pilih satu. Kita add. Jadi dah ada 2 perkara yang pelajar kita boleh tengok. Description ni optional. Cikgu boleh tulis rujuk, nota dan video yang diberi. Okey cikgu, topik ambillah sebab topik 19 kan. Okey, semua student. Kalau saya suka share 3 kelas. Kali buat saya share all classes cikgu ya. So kita post. Okey, kita post apa yang pelajar kita nampak.
Okey cikgu. Setakat ni untuk kelas apa yang pelajar kita nampak adalah ini. Sekejap ya. Kita buka. Dekat stream kita dia dah nampak ada new material. Jadi pelajar tekan, pelajar boleh check apa yang kita dah kongsikan. Ini untuk nota. Untuk nota ataupun video penerangan kita yang kita buat. Kalau cikgu buat video sendiri, yang cikgu dah komputer, pun boleh cikgu nak tahu. Cikgu tekan dia. Alamak. Cikgu. Cikgu tekan video material. Cikgu ada buat recording sendiri. Cikgu tekan edit. Cikgu nak tambah sendiri yang cikgu save dalam file komputer. Sama macam tadi. File. Cikgu upload. Browse. Cikgu nak upload lah sebab video tu cikgu punya sendiri. Jadi cikgu pergi. Oh, tak nampak. Okey, tak apa. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Cikgu pergi sini. Sekejap ya. Tadi saya bukakan tu cikgu. Okey, macam ni Cikgu saya uploadkan video satu doa. Audio. Ya cikgu, audio. Cikgu nampak ya audio ni? Okey. Kita save. Jadi kalau macam saya perasan ada cikgu dia suka record suara. Share dalam WhatsApp. Jadi cara macam ni pun boleh. Cikgu dah share dalam WhatsApp. Cikgu boleh download. Cikgu boleh masukkan dalam classroom untuk budak nak ulang kaji lain kali. Lepas tu, bila cikgu dah download, dalam WhatsApp tu sini cikgu boleh delete sebenarnya. Cikgu dah download, cikgu dah upload dalam Google Classroom. Dalam apa sahaja gambar ke yang memberatkan kita punya WhatsApp tu kita boleh delete sikit-sikit. Ya, jadi apa yang budak nampak? Apa yang budak nampak? Okey. Saya tak save tadi. Astaghfirullahaladzim. Saya ingatkan saya dah save. Saya tak save tadi. Oh, okey saya tahu. Saya tak share kepada semua kelas. Saya share pada 3A sahaja. My mistake. Jadi, kalau kata kita macam tu, ni adalah suara kita yang budak boleh dengar. Sekejap ya cikgu ya. Alah, tak boleh pula main. Okey, tak apa cikgu. Tapi apa yang budak akan dengar adalah bunyi ini. Sekejap ya cikgu ya. Budak boleh dengar cikgu. Budak boleh dengar kalau dia buka, dia download dulu dan dia boleh dengar. Sebab saya pernah buat dengan 3A tahun lepas. Bismillah. Dia akan dengar yang ni cikgu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Cikgu dengar ke tak? Saya pun tak tahu. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan rezekikanlah kami kefahaman dan jadikanlah kami dalam orang-orang ini yang budak-budak dengar lah. Ya, ini yang budak-budak dengar. Okey. Baik. Kita sambung. Ini untuk material, bahan perkongsian. Cikgu nak buat ujian.
Cikgu nak buat latihan. Boleh cikgu? Latihan ada dua cara. Satu cara, cikgu create sendiri. Cikgu create sendiri. Ni material. Okay. Save material. Dekat topik yang sama, kita akan add new topic. Macam ni. Classwork, kita create topik lain. Kalau cikgu nak buat, cikgu tak nak susahkan budak-budak lah. Nak terus jawab, korang jawab je, tak apa. Cikgu tekan question. Cikgu tekan question, bagi soalan cikgu kat situ. Apakah yang anda faham tentang perbincangan kita hari ini? Contohnya cikgu ya. Jadi, cikgu boleh ubah markah. Markah automatik memang 10 ya cikgu ya. 100 ya, jadi cikgu boleh tukar kepada 10. Bila cikgu nak habis kelas? Kelas kita 14. Next kelas kita kata 15. Sehari lah. Time. Kalau kita tak set time, dia akan automatically 11.59 malam baru habis. Okay, lepas tu yang ini terpulang. Kalau kata cikgu nak kata budak-budak ni boleh berbincang antara satu sama lain, cikgu tik yang tu. Kalau cikgu tak nak bagi mereka berbincang, matikan. Adakah budak boleh edit answer? Kalau cikgu kata okey, dia orang boleh edit answer, biar dia orang edit answer. Kalau tak boleh, tak payah. So, cikgu tekan ask. Soalan matematik pun boleh cikgu. Soalan matematik pun boleh. Soalan sains pun boleh. Okey. Jadi, tengok. Saya lah. Sepatutnya topik tu kena letak bawah 19. Baru dia masuk bawah. Dia tidak automatik. Kita kena set. Tu. Jadi cikgu-cikgu, budak-budak dia akan nampak macam ni cikgu. Dia akan nampak macam ni ya. Sekejap ya, kita refresh. Kita pergi balik ladap. Okey, ada soalan. Budak nampak. Ya, budak tekan. Jadi budak hanya perlu jawab kat sini saja. Budak hanya perlu jawab kat sini saja. Saya faham dan jelas dengan apa yang teacher cerita hari ini. Dan hari ini. Dan ini. Okey, dia kata anda tak boleh tukar. Kalau anda dah tekan submit, dia kata okey, saya memang tak nak tukar jawapan. Saya nak jawab macam tu je. So, dia tekan turn in. Dia dah turn in, dia automatically akan hantar dekat cikgu. Dekat kita lah, kita yang buat soalan kan. Jadi, dekat bahagian kita kan cikgu sebab kita yang bagi classwork ni. Kita boleh check. Kita boleh nampak siapa yang turn in. Dan kita boleh terus semak. Okey. Dia kata dia faham dan jelas apa yang saya ceritakan hari ini. Ya okey, alhamdulillah. Kita pun setuju. Okay, kita kata okey, kita bagi 10. Lepas tu cikgu nak komen apa? Cuba cerita balik. Cuba cerita semula. Cerita semula. Apa yang anda faham? Jadi, pelajar bila dia dapat kita punya private comment, dia akan nampak dekat tempat dia cikgu. Dia akan nampak dekat tempat dia. Kita ada komen. Jadi dia akan balas lah komen kita tu. Okey? Baik. Lagi satu cikgu. Lagi satu sebab saya suka menggunakan Google Classroom. Bila lagi waktu keadaan begini kan kita tak nampak budak kan adalah pada bahagian grade. Dekat grade cikgu, dia automatically dah ada markah budak. Dia automatically dah ada markah budak.
Kan? Macam classwork tadi, kalau kata budak tu dia dah turn in, ni draft sebab kita tak hantar balik dekat dia. Jadi, kita hantar balik kat dia, return. Ada komen lain cikgu nak komen? Bagus, baik, apa semua? Cikgu komen lah. Kalau tak ada, dia dah dihantar. Jadi markah dia cikgu, markah dia untuk topik itu adalah 10. Kita tengoklah kawan-kawan lain punya markah. 32 orang budak kita, 32 lah markah. 32 orang lah yang ada markah di sini. Jadi kalau cikgu tengok kelas saya setakat ni kelas 3A lah yang saya boleh puji bilangan budak yang masuk. Tapi saya tak adalah tidak sempat semak lagi lah semua-semua. Mana yang istilah missing ni, bermakna anak-anak murid ini tidak hantar kerja saya. Kita boleh semak ya cikgu. Jadi ini adalah markah mereka per 20. Mana yang missing bermakna mereka tidak hantar kerja saya. Video eksperimen ke apa ke. Mereka tidak hantar. Siapa yang hantar, saya bagi markah. Automatically markah dia akan di sini. Dan daripada sinilah, kalau cikgu nak gunakan markah-markah ini untuk PBD, dia sangat membantu cikgu. Sebab dalam macam saya, sains, SPS saya, kita ada topik dan setiap topik tu ada point. Ada point PBD yang tersendiri. Jadi daripada sini kita boleh letak budak tu PBD, tahap 1, tahap 2, tahap berapa yang sesuai lah. Macam video eksperimen, macam projek, macam pembentangan, macam mini projek. Ini adalah hasil. Jadi sepatutnya bila kita sebut pasal hasil ni, mereka kena hasilkan sesuatu. Apa yang mereka hasilkan adalah mereka kena tunjuk dekat saya. Ini macam ni budak-budak yang hasilkan video untuk mini projek. Jadi kat sini saja kalau ikutkan, diorang dah boleh dapat TP6 tapi tak sekuat yang mana lah sebab ini sekadar mini projek. Praktis sebelum projek sebenar yang saya dah bagi waktu PDPR yang lepas, sambung waktu cuti raya, plus sambung nak sampai PDPR 3.0 ni. Ya cikgu, okey, ini untuk markah lah. Ya. Sebab tu kalau saya sangat suka gunakan kelas. Gunakan Google Classroom. Ada cikgu macam ni kalender. Kita boleh set. Tak? Kita boleh set. Ni soalan yang kita dah hantar dekat kelas yang due. Budak-budak kena jawab paling lewat hari Selasa. Due date. Untuk semua kelas kita. Ni untuk minggu seterusnya. Jadi apa yang ni kalender akan memberitahu kita segala-galanya. Lepas tu cikgu, daripada classroom kita sendiri juga, kita boleh create meet link. Kita boleh terus pakai Google Meet dekat classroom. Jadi sangat mudah cikgu. Sangat-sangat mudah. Okay cikgu ya. Okey. Itu untuk Google Classroom. Lepas tu nanti kehadiran macam mana? Kehadiran cikgu sebenarnya kalau cikgu rajin, boleh je cikgu boleh search sahaja add-on untuk ditambahkan di dalam Google Classroom sebagai penambahan lah. Kita tambahkan dia. Kita tambahkan add-on je lah dekat dalam Google Classroom ni. Tapi sebenarnya kehadiran tu boleh bergantung kepada siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Itu pun boleh cikgu. Kehadiran macam tu pun boleh cikgu. Macam saya suka bagi penerangan dengan Google Meet ataupun saya bagi penerangan menggunakan Facebook punya Messenger ataupun saya buat video call. Lepas tu di sini saya bagi kerja. Di sini saya tinggalkan kerja. Macam ni. Mereka hanya perlu, sebab saya gunakan quiz, saya gunakan assignment macam tu. Mereka hanya perlu tulis jawapan sahaja. Dan automatically saya akan terus bagi markah cikgu-cikgu. Saya akan terus bagi markah.
Kita boleh nampak ya siapa yang hantar, siapa tak hantar. Semua kita boleh nampak. Biasanya kalau dulu itulah cara saya buat kehadiran. Ya cikgu, itu cara saya buat kehadiran. Tapi kalau cikgu nak add on benda-benda lain, nak add on kehadiran untuk Google Classroom, boleh je cikgu. Cikgu search sahaja. Cikgu hanya perlu search di Google, search add on for Google Classroom. Dia kata sign in, click on the class, on the post, click share to classroom. Okay, add extension. Class. Click on the post, click share to classroom. On the post, tak nak cikgu nak, ini dia pun pening. Move, copy, archive, invite. Open gradebook. Ni kalau cikgu nak ringkas juga ya cikgu ya. Tak nak buka. Nak tu buka gradebook aja. Cikgu tekan di situ. Dia terus masuk grade. Dia terus masuk gradebook. Untuk kelas 3B pun tak ramai. Tak ramai yang masuk kelas saya. Bilangan pelajar yang masuk cikgu, kita boleh cek tahu sebenarnya. Sekejap ya. Apa lagi ya saya nak tunjuk dengan cikgu-cikgu. Saya tak tunjuk. Saya ni pintu kot. Okey, cikgu nak tengok perangai. 21 pelajar yang dah masuk. Yang baru masuk daripada 28. Ada 4, 5, 6, 7, 8 orang tak masuk lagi. Kelas dini A saya. 3 dini A saya. Ya cikgu ya. Okey. Itulah. Satu cara lah ya cikgu ya. Cara menggunakan Google Classroom. Paling simple lah yang saya boleh tunjuk ni dan paling cepat. Dan yang paling cepat. Jadi cikgu-cikgu, before saya habiskan kelas ladap ni, ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa ke cikgu nak tanya? Sebab pada saya masuk daripada D5 itu yang paling mudah. Compared tu masuk daripada paling mudah lah nak masuk daripada D5. Tapi kalau kata cikgu-cikgu ada apps Google Classroom, cikgu-cikgu nak pakai Google Classroom, nak tengok macam mana nak login masuk Google Classroom ya. Boleh cikgu? Kejap ya, saya tunjuk. Saya share screen daripada telefon saya. Okay. Start now. Okay, ini daripada telefon saya ya cikgu ya. Okay. Untuk Google Classroom, kalau daripada telefon, saya galakkan, kalau ikutkan sebenarnya, kalau kita masuk direct dengan Google Classroom, dia tak akan detect dekat KPM punya bot. Dekat dia punya roll call bot tu tak ada penggunaan kita sebab kita tak masuk melalui D5. Jadi saya galakkan cikgu-cikgu download ini. Jom at ePort ni. Extension dia nanti saya cuba cari balik daripada kawan-kawan ICT, cikgu-cikgu ICT lain. Kalau cikgu masuk melalui laman Sesawang ini, dia akan secara automatically dia akan secara automatik cikgu boleh pilih untuk
SPS, SPP, SPPDPR pun ada. Ya, cikgu ni untuk cikgu-cikgu nak masuk. Okey? Jadi kita pilih delima, dia akan buka delima punya laman sesawang lah. Dia akan buka delima punya, dia akan suruh kita pilih akaun. So kita pilih lah akaun yang kita nak masuk. Kita masuk password. Cikgu ya. Kita masuk password. Dan dia akan masuk terus kepada delima kita. Ya cikgu, dia akan terus masuk pada delima kita cikgu. Kita boleh terus pakai delima kita. Okey? Itu satu. Ini satu cara. Kalau kita pakai guna cara ni cikgu, baru dekat dia punya, saya katalah dekat board dia tu, dia nampak okey. G141970 menggunakan D5. Lagi satu cara adalah dengan menggunakan Google Classroom punya app sendiri. Cuma isu dia cikgu, bila kita pakai Google Classroom punya app, dia tak detect pun kita buka Google Classroom. Dia tak detect pun kita buka Google Classroom. Jadi biasanya kalau kita macam saya tak pernah log out Google Classroom. Memang dia akan macam ni. Jadi macam mana kita nak pastikan yang kita boleh login masuk kita punya Google Classroom, kita tekan gambar, dia akan keluar semua akaun yang daftar dengan telefon kita. Semua akaun yang daftar dengan telefon kita. Jadi dekat setting ni cikgu kena ubah lah ni. Ni yang kena ubah setting, kena add account. Saya rasa cikgu tahu kan macam mana nak buat. Okey, jadi kita pilih akaun kita, baru dia akan keluar semua senarai kelas kita. Sikit cikgu. Semua senarai kelas kita dah keluar. Di sini kita nampak 15 student, 8 student. Sorry cikgu. 12 student, 16 student, 16, 21. Jadi cikgu ya, lepas tu cikgu macam biasalah, cikgu boleh menggunakan telefon juga untuk set. Cikgu nak buat apa? Cikgu nak tambah lain. Cikgu nak tambah quiz. Cikgu nak ambil quiz daripada quizzes. Ataupun cikgu nak ambil latihan daripada word wall. Contoh ya, saya buka word wall saya. Word wall ni cikgu adalah satu aplikasi ataupun satu atas talian pun ada, wordwall.com. Dia adalah latihan. Dia bagi latihan untuk budak. Okey, sistem darah manusia. Okey cikgu. Sistem darah manusia, ulang kaji ya, sekadar ulang kaji. Okey. Kita kata kita nak guna yang ini. Cari perkataan tersembunyi. Okey, cari perkataan tersembunyi, kongsikan cikgu. Tetapkan tugas. Kalau cikgu nak kongsi dengan cikgu lain, dapatkan pautan lah. Tetapkan tugas. Suruh mereka masuk nama. Kalau cikgu nak bagi tarikh akhir, bagilah. Kalau tak ada, tak payahlah. Dan jangan bagi mereka ulang semula. Tunjuk jawapan pun tak perlu. Bagikan papan mata sahaja. Lepas tu kita tekan mula. Bila kita tekan mula, dia akan keluar link. Kalau cikgu nak kongsikan dekat Google Classroom, cikgu hanya perlu tekan Google Classroom. Dia lambang. Dia akan automatically minta kita masuk Google Classroom punya alamat, ID kita untuk Google Classroom. Autofill. Next. Okey, cikgu boleh pilih kelas mana yang cikgu nak. Contoh apa action? Cikgu nak budak jawab soalan, cikgu nak budak kita nak buat dia sebagai assignment.
Cikgu nak buat dia sebagai material, kalau cikgu buat dia sebagai assignment, klik assignment. Go. Nanti secara automatically dia akan ada link kat bawah situ. Tu. Point dia bergantung lah kepada wall punya point tu kalau cikgu nak berkebergantungan pada itu. Kalau tidak, cikgu buat je minimum. Tukar je. Minimum dia 10 di situ. 10. Due date. Tak ada due date. Okey. So, kita cikgu nak share dengan kelas lain. Pilih dia cikgu. Okey, assign. Secara automatik pelajar kita akan dapat. Kita nak tengok post balik, cikgu boleh tekan view kat situ atau cikgu boleh tekan view dekat Google Classroom. Dia refresh. Itu cikgu. Sistem peredaran darah tadi. Ini yang budak kena buat lah. Okay. Saya tak boleh buat sebab saya tak buka anak saya punya. Kalau nak tengok ni, kena buka anak saya sebab ni saya yang bagi. Saya bukan buka anak saya punya latihan. Tapi kalau cikgu-cikgu nak tengok latihan anak saya, kena tukar lah. Google Classroom ni kena tukar sekejap ya. Kita tukar kepada nama Mikael. Alah, Mikael punya account tak ada kat sini cikgu. Sorry, tak boleh nak tengok. Boleh? Kat komputer boleh. Nanti saya stop. Saya stop sharing dalam telefon. Sekejap ya. Okay, saya stop. Stop sharing. Okay, saya share dekat sini. Mikael punya account. Sekejap ya. Share. Kita share screen. Share tab. User tab. Share. Ladap. Ini. Apa yang anak murid kita nampak, tak apa. Tekan saja yang ini. Jadi anak murid kita akan dibawa ke laman sesawang lain bookworld.net untuk menjalani latihan kita. Latihan secara didik hibur cikgu. Sebab kadang-kadang budak-budak ni bila kita duk ajar je dia boring juga kan. Okey. Jadi kandungan udara apabila kita menarik nafas. Tarik nafas oksigen. Mana oksigen? Oh. Bukan. Mana dia? Arteri. Baris nombor 3. Baris nombor 3 tu kan? Oksigen. Baris nombor 3. Oksigen. Okey. Tak nampak. Macam tu lah. Lebih kurang. Ya. Didik ibu. Kotlah banyak. Setakat ni saya nampak matematik, sains, BI ada. Arab tak pasti. Lurah ke? Cikgu boleh create sendiri latihan tu. Nak menarik minat budak lagi kan dalam PDPR kita. Boleh cikgu. Okey. Okey cikgu ya. Itu je kot perkongsian saya hari ni. Saya tak ada benda lain nak kongsi dah. Untuk kawan-kawan yang lambat masuk, yang terkeluar masuk, bagi saya masa, insyaAllah paling lewat hari Isnin malam atau hari Selasa pagi, saya akan kongsikan link ladap kita ni dalam YouTube dan saya akan kongsi link dekat Excellent lah untuk rujukan semula. Ya, cikgu-cikgu ya. Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa nak tanya saya lagi sebelum kita akhiri kita punya PDPR hari ni? Assalamualaikum Kak Ina. Saya nak tanya, kalau macam dalam Google Classroom tu kan, kan kita akan ada banyak-banyak kelas kan? Ya betul.
Macam mana kita nak delete kelas yang dah tak ada? Contoh macam kelas form 5 tahun lepas, kita nak delete kelas tu. Delete tak boleh Rofi. Tapi kita boleh what is the word? Dia tak boleh delete. Dia boleh sorokkan. Dia tak boleh delete, dia boleh sorokkan. Sorokkan macam ni. Okay. I saw too. Sekejap ya. Okay. Dah. Okay. Ada gini. Ni dekat dalam Google Classroom kita boleh sorokkan. Salah satu cara kalau kelas tu kelas kita sendiri, contoh macam kelas hari ni lah. Kelas kita sendiri, kita archive. Bila kita archive, kelas ini akan hilang dan automatically tidak akan berfungsi. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Untuk kelas yang bukan milik kita, kalau kita tak nak lagi join, kita unroll sahaja. Contohnya macam ni, data studio, pelantar pembelajaran, remote learning, rumah kod. Okay, tak apalah macam ni. Di CTP ni kalau kata kawan-kawan ada masuk join kelas lain menggunakan ID cikgu, ID Delima, cikgu. Kawan-kawan nak unroll, tak nak masuk, tak nak tengok dah kelas tu, unroll je kawan-kawan. Automatically kita akan di-removekan, tapi file-file kita masih ada dalam drive. Automatically kelas tu pun hilang. Okay, ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu? Ada apa-apa soalan lain? Okay, thank you Kak Ina. Okay, welcome. Tak ada kot ya. Dah pukul 12 tengah hari pun masing-masing. Belum cuba, belum ada masalah. Nanti kami dah ada masalah kami bagi tahu. Thank you Ina. Boleh. Tak ada masalah, tak apa. Nanti semalam saya ada bincang dengan Puan Juraida. Nanti saya akan kongsikan link untuk kehadiran ni cikgu-cikgu. Sebab perbincangan tu, kehadiran ni kita buat macam kehadiran masa peperiksaan. Cikgu-cikgu setiap waktu kelas kena isi dan cikgu kena nyatakan pelajar mana yang tidak hadir. Supaya kita boleh by end of the day, habis waktu sekolah pukul 3 tu, pihak pentadbir boleh keluarkan sign nama pelajar yang tak hadir ke kelas untuk dikongsikan dengan siapa-siapa yang pihak yang sepatutnya lah. Mainly ibu bapa lah, kata kenapa anak dia tak dapat datang apa semua lah. Jadi form hampir siap, cuma sebab saya nak tarik nama pelajar satu saat, nak tarik nama pelajar untuk yang tidak hadir tu supaya cikgu-cikgu hanya boleh tick saja, tak payah type. Jadi dia memakan masa sikit lah. Once dah siap, kita try run test. Kalau cikgu-cikgu tak ada masalah dengan form tu, kita terus guna form tu nantilah. Puan Juraida ya macam tu kan? Ya betul Ina. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Cukup dulu untuk hari ni, insyaAllah. Ada masa kita bertemu lagi 25 hari lagi di PR. Harap-harap lepas tu boleh bersua muka, taklah hadapi di PR hari-hari. Muka dah makin tebam. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ina. Terima kasih Kak Ina. Syukran Kak Ina. Afwan. Terima kasih ya. Ya, Cikgu Azli. Terima kasih Ina. Ya, Kak.